Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dikasihi lagi saya rindui? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kita berteman pada kali ini. Dan saya doakan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat, dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Okey, macam biasalah, alang-alang kita rajin pakai full face ni, sangkut GoPro. Jom kita sembang-sembang sementara saya nak sampai ke tempat yang dituju. Hari ni saya terfikir nak share dengan anda semua berkenaan dengan 5 adab ataupun 5 tata cara. Tata cara. Aduhlah. 5 adab lah. Semasa kita konvoi. Best ni. Ni best ni. Sebab biasanya yang main motor ni, tak kira lah CC kecil ke CC besar ke, yang pakai skuter ke, yang pakai superbike ke, touring ke, kapcai ke, dia ada konvoi dia kan. Tak kira lah konvoi jauh ke, konvoi dekat ke. Maksud konvoi ni naik motor ramai-ramai. Biasanya kita kata dalam 3 biji ke atas lah. 3 biji ke atas tu orang kata boleh panggil konvoi dah lah. Bang, motor dia ada spotlight kiri kanan, boleh dipertimbangkan tu. Okey, yang pertama, kita cerita ringkas-ringkas lah. Yang pertama, mulakan konvoi tu dengan kita membaca doa. Tak apa kalau ada yang non-Muslim pun tak ada masalah. Kita yang Muslim ajalah yang berdoa. Kalau mungkin diorang ada doa ataupun tafakur cara diorang, itu terpulang lah. Tapi kita yang Islam ni, bacalah doa. Masa bila nak baca doa tu? Bila dah berkumpul tu kan. Bila dah berkumpul tu, kita sebelum nak jalan, kita berkumpul lah, bacalah doa. Kalau contoh tak hafal doa naik kenderaan yang bahasa Arab ataupun doa selamat yang bahasa Arab, doa je bahasa Melayu, tak ada hal. Doa ni bahasa Iban pun Allah faham. Tak ada masalah, doa je lah. Pendek pun cukup. Kalau teruk sangat malas nak reka ayat, ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan perjalanan kami pergi dan balik, selamatkan ahli rombongan kami pergi dan balik, jadikan musafir kami ni ataupun perjalanan kami ni bermanfaat untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Settle. Yang pertama, so doa. Yang kedua, adab yang kedua, berusahalah untuk menepati masa. Ini antara adab lah. Kita tak nafi kalau dah main ramai-ramai, mungkin 20 orang, 30 orang ataupun yang jenis besar punya konvoi kan, mungkin sampai 100 orang, akan adalah dia punya kekangan-kekangan ataupun masalah kelewatan tu. Tapi saya kata awal tadi, usaha. Macam mana nak usaha tu? So kalau kita nak kumpul contoh pukul 8 dekat mana-mana kan, dekat stesen minyak ke ataupun dekat tol ke, pukul 8 kita nak start jalan, orang kata istilahnya tayar golek lah. So tengoklah kita daripada rumah, bukalah Waze, anggaran berapa minit atau berapa jam nak sampai ke tempat berkumpul tu. Mesti ada dia punya estimate kan, ETA. So bangunlah subuh. Bangun subuh. Jadi kalau nak bangun awal pagi macam mana? Ada 2 tips yang paling penting. Pertama, kunci jam. Yang kedua, tidur awal. Janganlah orang dah tahu nak bangun subuh pukul 6, pukul 6.30 contoh, pukul 3 pagi baru tidur. Tak kena lah. Itu kisah kata kunci jam. Tidur dalam jam pun tak bangun kan. So pandai-pandai lah. Nak bangun awal, tidurlah awal. Nak happening apa lagi, malam dah besok nak happening dengan kawan kan. So tepati masa. Sebab apa? Kita kena hormat lah pada orang yang menjaga masa kan. Kesian tak pasal-pasal orang yang tepat masa pukul 8
Tiba-tiba sebab kita terpaksa bergerak pukul 9.30 atau pukul 10, tak cantik lah. Melainkan kalau memang betul-betul ada emergency tu, tak upayalah. So itu Allah punya kuasa. Tapi seboleh-boleh jagalah masa. Yang ketiga, yang ketiga ni penting, adab untuk kita berjalan ataupun konvoi. Tapi mungkin sama ada kita buat ataupun kita tak buat, atau kita buat tapi kita tak perasan. Kita kena lantik satu orang ketua yang akan lead konvoi kita tu. Ketua ni penting, sebab dia akan bagi briefing, dia akan handle beberapa orang yang ikut konvoi tu. Kalau ketua ni kepala dia okey, insya-Allah ahli pun yang ikut konvoi ni insya-Allah okey. Tapi kalau kepala yang ketua ni ke laut, maka ke laut Cina Selatan lah halanya kan. Jadi pilihlah ketua, sama ada organizer sendiri yang jadi ketua, ataupun organizer tu dilantik orang lain pula untuk jadi ketua. So ikutlah apa arahan, kan. So ketua ni kena ada pengetahuan, kena ada pengalaman, kan. Ikut apa arahan dia. Dan ketua ni pula nanti mestilah orang kata bagi guideline kepada ahli ataupun peserta-peserta yang nak follow ni, ikut guideline yang betul, undang-undang jalan raya yang betul, ciri keselamatan nak menunggang yang betul. Tu cara dia. Okey, yang keempat, dah atas motor tu betulkan niat. Kita nak pergi konvoi kan, bukan nak berlumba-lumba. So jaga niat betul-betul. Tak usahlah nak, orang kata apa, berpasang-pasang, ada pair-pair pula kiri kanan kan, berkembar-berkembar pula, nanti menyusahkan pengguna jalan raya yang lain. Tak elok perangai macam tu dan bahaya. Takut nanti duk galik, duk berpasang-pasang dengan rider lain, buatnya tergalik, apa namanya, terkena handle apa benda ke apa. Yalah, nak benda nak jadi, kan. So biarlah satu-satu, one by one orang kata kan. Sebab kita bukan nak berlumba, nak pergi makan, nak pergi minum. So relax-relax sudahlah kan. Di samping kita jalan satu persatu ataupun one by one ni, jarak pun kena jaga. Jarak ni penting. Sebab apa? Kalau in case apa-apa berlaku pada rider depan ataupun kawan dekat depan, kita tak minta. Tapi in case apa-apa berlaku, so sempatlah kita break ke, kita nak terbang ke kita nak lari meninggalkan motor ke, kan. Sempatlah apa benda nak dibuat. Jadi jaga jarak. Walaupun dengarnya macam ini macam nak adab-adab ni, macam cerita nak masuk sekolah mandu ambil lesen ni, tak kira lah kan. Ini nasihat ni sebab sayang ni kan. Sebab ambil berat. Kalau tak ada rasa nak ambil berat, tak ada nak nasihat, sopannya hamba Allah ni. Baik, motor canggih ni. Motor apa ni? Puji, dah mencicit-cicit dia nak lari. Yelah, tak apalah. Okey. Jadi itulah dia punya tujuan dan maksud dia tu, supaya kita dapat jaga keselamatan. Di samping tu, dapatlah kita saling jaga-menjaga, kan. Kalau contoh kita ikut kawan kita terdekat sangat, kadang-kadang tak perasan apa berlaku kepada kenderaan dia tu. Tapi kalau jaga jarak, so nampaklah sikit. Nampak mungkin tayar dia makin lama makin lembik ke, kan, ataupun ada benda tak kena pada motor dia ke. Dapatlah sikit, orang kata, bagi perhatian pada kawan. Tu yang keempat. Yang kelima, plan mana nak pergi dan jalan mana nak ambil. Sebab tu yang ketua dilantik tadi tu main peranan benda ni. Jangan pula tak tahu jalan mana nak ambil. Kena tahu. Kalau contoh nak pergi ke Port Dickson, daripada KL nak ke Port Dickson, jalan mana nak ambil, nak ikut jalan lama ke jalan baru ke, supaya yang ikut konvoi ni dapat imagine macam mana ataupun route mana yang nak lalu.
Kalau kita tak biasa dengan route tu, tak salah kalau kita jadi follower yang setia. Maknanya janganlah kau dah tak tahu jalan kan, nak tunjuk pandai, berdesuk sana, berdesuk sini, cilok sana, cilok sini. Lah kau tulis belakang, nak tengok betul tak betul jalan tu, nak tengok yang lain ikut ke tak. Ke divider perginya. Itu penting. Kalau kita tak tahu, buat cara tak tahu. Jadi pengikut yang taat dan setia. Bukan boleh jatuh maruah pun kalau kita bawa slow sebab kita tak tahu jalan. Kita follow orang, apa salahnya kan? Memang kita tak tahu. So itulah lebih kurang adab-adab dan juga tata susila untuk kita berkonvoi. InsyaAllah saya rasa ada tambahan lagi. Ini anggap ini part 1 lah untuk kita konvoi dengan selamat, insyaAllah. Selebihnya kita serahlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang memegang qada dan qadar manusia. Yang penting kita kena usaha, kita kena bertawakal, dan kita kena kuasai jentera kita ni, dan faham tujuan dan ke mana kita nak pergi. Setakat ni dulu untuk hari ni. Terima kasih atas kesudian mendengar. Minta maaf kalau ada salah silap, terlajak kata, terlanjur bicara. Saya hanyalah hamba Allah yang biasa. Jaga diri, hiasi peribadi dengan akhlak yang mulia. Ingat, tak rugi jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Daripada Aisyah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, maksudnya antara orang yang Allah benci dan Allah tak suka ialah orang yang keras kepala dan suka membantah-bantah ni. Keras kepala bukan sebab dia pakai helmet. Keras kepala, degil, tak nak dengar cakap. Ini antara orang yang Allah benci, Allah tak suka. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bukan bermakna kita tak boleh membantah ataupun tak boleh tak setuju dengan pendapat orang. Tapi tengoklah pada keadaan dan perkara tu. Kalau perkara tu yang kita bantah tu memang perlu dibantah untuk kepentingan dan kebaikan bersama, it's okay, no problem. Biasalah, dalam setiap perkara ada setuju, ada tak setuju. Tapi yang kita bantah ni bukan kerana kita tak setuju untuk kemaslahatan ataupun kepentingan bersama, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri je. Ataupun sebab memang perangai kita keras kepala. Kerja dia memang jadi pembangkang ataupun membantah sepanjang masa. Orang ajak makan pun dia bantah, orang ajak tidur pun dia bantah, orang ajak kahwin pun dia bantah. Tak ada kerja lain, membantah je kerjanya. Jadi sikap dan sifat macam ni Allah tak suka. Semoga kita terhindar daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.